Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Irfan bin Syabuddin, nombor matrik saya 03 DKA 21F1003, ingin membentangkan tajuk berkenaan subjek Civil Engineering Material. Ini ialah ahli-ahli kumpulan saya yang bertungkus lumus dalam menyediakan perbentangan ini. Di antaranya Muhammad Syafiq Zul Aiman bin Azwan dan Muhammad Azizi Syahmi bin Muhammad Syahril. Projek perumahan merupakan pembangunan hartanah bangunan kediaman yang berstruktur. Terdapat beberapa jenis perumahan. Yang pertama ialah rumah jenis terasing. Rumah ini adalah tak asing daripada jenis perumahan yang lain. Jenis ini memiliki kepadatan rendah. Contoh rumah tak asing ialah seperti rumah banglo. Seterusnya pula ialah rumah jenis berkembar. Rumah jenis berkembar ini boleh memiliki 2 atau 3 kediaman dalam bangunan terasing. Contohnya seperti semidi, kembar 2 dan kembar 3. Projek Assignment Housing Project pada kali ini telah dijalankan di lokasi Taman Sri Air Putih 06700 Pendang Kedah. Next ialah bahan-bahan yang digunakan dalam pembinaan ini, iaitu batu, besi, konkrit, bata dan kayu. Bahan-bahan ini adalah asas kepada pembinaan sesebuah rumah. Grade konkrit yang digunakan pula ialah grade M5, grade M75 dan M10. Grade ini digunakan untuk menghasilkan konkrit tanpa tertulang. Seterusnya grade M15 digunakan untuk lantai tertulang dan konkrit jisim. Konkrit grade M20 pula ialah konkrit bertertulang seperti struktur berangka. Ia digunakan untuk membuat tiang dan rasuk. Kemudian konkrit grade M25 digunakan dalam membuat tangki air atau takungan air. Grade M5, M75 dan M10 tidak mempunyai kekuatan yang mencukupi dalam pembinaan. Ia digunakan untuk tujuan penebat. Bagi grade M15 pula dan ke atas, ia cukup kuat untuk pembinaan sesebuah rumah. Ujian yang berkaitan dengan konkrit segar dan konkrit mengeras. Terdapat 2 jenis ujian berkaitan konkrit, iaitu fresh concrete dan hardener concrete. Di antara test yang dilakukan pada fresh concrete ialah slump test, compacting factor test dan vape test. Untuk hardener concrete pula, kami telah menggunakan test compression test, indirect tension test method dan flexural strength of concrete. Perkadaran nisbah dalam campuran konkrit. Terdapat 2 perkadaran nisbah dalam campuran konkrit, iaitu campuran nominal dan campuran reka bentuk. Campuran nominal. Campuran ini digunakan untuk pembinaan biasa seperti struktur kediaman kecil. Kebanyakan campuran nominal menggunakan perkadaran 1, 2 dan 4. Nombor pertama ialah nisbah simen, nombor kedua ialah nisbah pasir dan nombor ketiga ialah nisbah agregat yang diperlukan berdasarkan berat atau isi padu bahan. Kemudian campuran reka bentuk. Campuran reka bentuk ialah atau reka bentuk campuran bergantung kepada perkadaran yang dimuktamadkan menggunakan ujian makmal untuk menentukan kekuatan mapatan campuran. Ini akan menentukan kekuatan yang anda perlukan berdasarkan reka bentuk struktur komponen konkrit. Seterusnya campuran biasa. Konkrit ini adalah menggunakan nisbah 1 simen, 2 pasir dan 3 kerikil mengikut isi padu. Campurkan bahan kering dan masukkan air perlahan-lahan sehingga konkrit boleh digunakan. Campuran ini mungkin perlu diubah suai bergantung kepada agregat yang digunakan untuk menyediakan konkrit boleh dikerja. Kemudian ialah nisbah bahagian dalam campuran konkrit. Terdapat 5 nisbah bahagian dalam campuran konkrit. Yang pertama ialah simen, yang kedua ialah fine aggregate, yang ketiga ialah coarse aggregate, yang keempat air dan yang kelima admixture. Terima kasih diucapkan kepada rakan saya, Muhammad Irfan bin Syabuddin. Nama saya Muhammad Azizi Syahmi bin Muhammad Syahril. Nombor pendaftaran saya adalah 03 DKA 21F1061. Sekarang tibalah masanya untuk saya menyambung pembentangan ini. Kerja-kerja penyediaan konkrit di tapak bina. Konkrit siap campur, ready mix konkrit digunakan secara meluas di negara ini bagi industri pembinaan. Penghasilan konkrit siap campur memerlukan perancangan yang teliti kerana ianya melibatkan kuantiti penghasilan konkrit yang besar. Antara kerja-kerja penyediaan konkrit di tapak pembinaan adalah
Yang pertama sekali, pengelompokan dan pergaulan konkrit. Pengelompokan. Berdasarkan isi padu simen, pasir dan batu baur yang diperlukan untuk setiap kelompok bancuhan konkrit, diukur menggunakan kotak-kotak penyukat yang telah ditentukan dengan beberapa ukuran yang berbeza. Ukuran kotak ditentukan berpandukan unit berat tiap-tiap bahan yang kering. Kaedah ini tidak begitu tepat dan hanya sesuai untuk kerja-kerja kecil sahaja. Kaedah menggaul konkrit di tapak bina. Alat yang biasa digunakan ialah skop. Kaedah ini tidak begitu tepat dan hanya sesuai untuk kerja-kerja kecil sahaja. Antara kaedahnya ialah simen, pasir dan batu yang telah disukat diletakkan di atas satu alas yang rata secara menimbun. Seterusnya, dengan menggunakan skop, bahan-bahan tadi digaul dengan cara membalik-balikkan timbunan tersebut ke satu arah dan diulangi dengan arah yang berlawanan sebanyak 3 kali untuk setiap arah. Kerja pembalikan ini dilakukan dalam keadaan kering. Selepas itu, satu lopak kawah dibuat di tengah-tengah timbunan tersebut. Air dicurahkan ke dalamnya dan langkah-langkah tadi diulangi sebanyak 3 kali untuk keadaan lembab. Yang kedua adalah mengangkut konkrit. Mengangkut konkrit dengan menggunakan kren. Biasanya digunakan untuk projek-projek yang besar. Konkrit akan dimasukkan ke dalam satu bekas jan yang dikenali sebagai timba. Ia dilengkapi dengan satu pintu kolong di bawahnya. Pintu kolong ini adalah bertujuan untuk memudahkan kerja-kerja penuangan konkrit ke dalam acuan dari timba tersebut. Yang ketiga adalah penempatan dan pemadatan konkrit. Kaedah menuang dan memadat konkrit. Kaedah menuang. Konkrit basah perlu dituang ke dalam acuan mengikut cara yang terbaik bertujuan untuk mengelakkan berlakunya pengasingan dan lelehan. Ia perlu dituang mengikut turutan yang teratur dari satu struktur ke satu struktur yang lain. Penuangan perlu dilakukan secara berlapis dengan tebal. Setiap lapisan adalah antara 300 hingga 450 mm dan pemadatan perlu dilakukan sebaik sahaja konkrit ditempatkan. Cara memadat dengan rod keluli, alat pengetar dan lain-lain. Penggunaan rod keluli dengan mendumbuk-dumbuk atau menekan konkrit itu sehingga padat. Manakala penggunaan rod pengetar, rod dijolok ke bahagian dalam konkrit basah dan dibiarkan selama 2 hingga 3 minit sebelum dipindahkan ke tempat lain dengan jarak antara 300 hingga 375 mm. Tujuan memadat konkrit adalah mengelakkan berlakunya pengasingan. Yang keempat adalah meratakan konkrit. Meratakan sejenis ukuran geodetik. Dengan itu, kami mencari tempat ketinggian relatif pelbagai titik permukaan bumi. Sebagai tahap konvensional dalam ukuran itu, boleh mengambil objek semula jadi seperti sungai, laut, lautan padang atau titik permulaan lain. Pada dasarnya, meratakan. Definisi nilai melebihi permukaan setiap objek lebih yang diberikan. Ukuran tersebut diperlukan untuk membuat kajian yang tepat mengenai pemindahan pada masa akan datang. Data ini digunakan dalam penyediaan plan tapak peta atau untuk aplikasi tertentu. Yang kelima adalah kerja kemasan. Kemasan ialah kerja yang terakhir dan penyudah dalam unsur kerja sesebuah bangunan. Kemasan halus dan rapi boleh menggambarkan status bangunan berkenaan di samping memberi suasana penyeri dan menghidupkan ruang. Kualiti kemasan bergantung kepada kerja pemasangan, kecekapan, kemahiran serta bahan yang digunakan. Yang terakhir sekali adalah pengawetan. Pengawetan konkrit dan tujuannya. Pengawetan ialah proses menghalang kehilangan kelembapan daripada konkrit semasa menjaga suhu yang memuaskan. Tujuan pengawetan. Menjamin kuantiti air yang terdapat di dalam konkrit ini kekal agar tidak balas kimia berterusan sehingga konkrit tersebut mencapai kekuatan yang diperlukan. Seterusnya, memberi ketahanan lasakan kepada penutup konkrit agar dapat memberi perlindungan yang secukupnya kepada tulang. Yang ketiga, pengawalan suhu agar ia berada pada kadar yang sesuai untuk konkrit tersebut mengalami pengerasan normal. Yang terakhir sekali adalah mengawal proses penghidratan terhadap konkrit dalam cuaca panas. Seterusnya adalah elemen pengangkutan konkrit. Yang pertama sekali adalah lori simen. Kedua, kereta sorong. Ketiga, lori dumper. Keempat, balgi simen. Kelima, kren. Dan terakhir sekali ialah konkrit skip. Okay, seterusnya, saya akan menerangkan tentang prosedur menuang dan meletakkan konkrit serta pemadatan konkrit dilakukan di tapak. Konkrit siap bancuh hendaklah dituang dan dipadatkan dalam tempoh 2 jam dari masa yang tertera pada tiket. Sekiranya konkrit tersebut telah melebihi 2 jam,
ianya akan ditolak dan akan dikeluarkan dari tapak bina. Semasa menunggu untuk dituang, konkrit tersebut tidak boleh ditambah air. Penyelia tapak harus memberi perhatian supaya perkara tersebut tidak berlaku. Seorang penyelia tapak yang baik akan memastikan aturan jumlah konkrit dan waktu konkrit dihantar dengan efektif untuk mengelakkan kerugian. Konkrit hendaklah dituang pada ketinggian tidak melebihi 1.5 meter untuk mengelakkan berlakunya pengasingan konkrit. Penuangan konkrit juga dilakukan lapisan demi lapisan dengan ketebalan 300 mm hingga 450 mm dan digetar secukupnya untuk memastikan tiada udara yang terperangkap. Pemadatan konkrit yang sempurna akan mengelakkan berlakunya kecacatan honeycomb. Konkrit juga hendaklah dituang secara berterusan untuk mengelakkan berlakunya construction joints yang tidak dirancang. Setelah selesai kerja konkrit, proses pengawetan konkrit berjalan. Proses pengawetan konkrit bermula seawal mungkin setelah konkrit mula mengeras. Proses ini perlu dilakukan sekurang-kurangnya 5 hari supaya konkrit dapat mengeras dengan sempurna. Proses pengawetan konkrit boleh dilakukan dengan meletakkan guni basah, lapisan kalis lembap, politin, water ponding dan sebagainya. Seterusnya saya akan menerangkan tentang konkrit bertertulang. Pengenalan konkrit bertertulang. Konkrit bertertulang ialah satu pembentukan hasil gabungan dari sifat-sifat yang berbeza pada konkrit dan keluli. Gabungan ini dapat menghasilkan satu kekuatan untuk menahan daya mampatan dan tegangan. Jenis-jenis tertulang keluli. Konkrit bertertulang ialah suatu pembentukan hasil gabungan dari sifat-sifat berbeza pada konkrit dan keluli. Gabungan ini dapat menghasilkan satu kekuatan untuk menahan daya mampatan dan tegangan. Antara jenis-jenis tertulang adalah yang pertama sekali mixed steel bar atau dikenali sebagai bar keluli lembut. Bar keluli lembut digunakan untuk tegasan tegangan bagi rasuk papak konkrit simen tertulang. Bar keluli ini adalah permukaan biasa dan merupakan bahagian bulat berdiameter dari 6 hingga 50 mm. Besi ini dibuat dengan panjang dan boleh dipotong dengan cepat dan mudah dibengkokkan tanpa kerosakan. Yang kedua adalah hard yield bar. Hard yield bar mempunyai kekuatan hasil lebih tinggi daripada bar keluli lembut biasa. Mempunyai ikatan yang lebih baik dengan konkrit disebabkan oleh kerutan atau tulang rusuk pada permukaan palang. Kekuatan ikatan bar hard yield bar adalah 60% lebih besar daripada bar keluli lembut biasa. Manakala yang terakhir adalah British Reinforcement Concrete. British Reinforcement Concrete ialah pengeluar bar tertulang keluli terbesar di UK. Semuanya dibekalkan mengikut piawaian tertinggi UK untuk kualiti dan kemampanan. British Reinforcement Concrete adalah ikut tertulang berluluskan. Seterusnya, saya akan menyerahkan kepada rakan sekerja saya. Saya Muhammad Syahrizal Iman bin Azwan, bernombor matrik 03 DKA 21F1118, ingin menyambung slide tentang kaedah pemotongan dan lenturan bar tertulang. Kaedah pemotongan bar. Pemotongan bar berdasarkan peraturan pemotongan seperti berikut. Kecuali pada hujung penyokong ataupun penatang, setiap bar perlu dipanjangkan melebihi titik pemotongan teori sebanyak tidak kurang daripada 12 diameter bar tersebut. Yang kedua, bar yang dipotong dalam zon tegangan perlu memenuhi syarat tambahan di mana perlu dipanjangkan sebanyak panjang tambatan tersebut sepenuhnya. Nombor 3. Pada hujung penyokong mudah setiap bar perlu mempunyai tambatan berkesan sebanyak 12 diameter. Seterusnya, mesin-mesin yang digunakan. Pertama, kita ada grinder, cutter dan cut-off machine. Kayu yang digunakan di tapak pembinaan mengikut ketepatan, kekuatan dan jenis kayu. Berdasarkan rajah, boleh kita lihat ada 4 kumpulan berdasarkan ketepatan kayu yang digunakan, iaitu kumpulan A, kumpulan B, kumpulan C dan kumpulan D yang mempunyai ketepatan yang berbeza. Seterusnya, kelebihan dan kelemahan setiap bahan yang digunakan. Bagi keluli, kelebihannya ialah ketahanan. Sistem struktur keluli yang digunakan di bangunan kediaman dapat memberikan kekuatan sepenuhnya kepada struktur keluli kumularan yang baik, kemampuan ubah bentuk plastik yang kuat, ketahanan gempa bumi,
yang hebat dari tangan angin dan ia sangat meningkatkan keselamatan dan kebolehpercayaan kediaman. Kelemahannya ialah pula dari segi hakisan. Keluli terdedah kepada hakisan dalam persekitaran luaran. Hakisan adalah pemusnahan logam kerana ia bertindak balas dengan oksigen dalam alam sekitar. Pengoksidaan elektrokimia menghasilkan oksida logam atau karat. Struktur keluli mestilah dilindungi secukupnya dengan menggunakan halangan yang sesuai antara logam dan atmosfera. Seterusnya ialah konkrit bertertulang. Kelebihannya dari segi kekuatan. Berbanding dengan konkrit biasa, konkrit bertertulang mempunyai kekuatan dan ketahanan yang lebih tinggi. Ini kerana konkrit dibuat dengan keludi. Ia mampu menahan tekanan tinggi sebelum ia menjadi rosak atau lemah. Kebanyakan tekanan di dalam bangunan dipindahkan ke keludi yang mengambil tekanan dari konkrit. Hal ini membolehkan konkrit bertertulang untuk membawa lebih banyak berat daripada konkrit biasa. Bagi kelemahannya ia dari segi kos. Salah satu kelemahan utama konkrit bertertulang adalah kos yang terlibat dalam proses fabrikasi. Serat gentian keluli yang dimasukkan ke dalam campuran simen yang menjadikan ia jauh lebih mahal daripada konkrit biasa. Pekerja perlu mencampurkan, membuang dan mengubati konkrit yang boleh memanjangkan proses pembinaan dan boleh memaksa sesuatu projek untuk mengatasi anggaran dan di belakang mengikut jadual. Seterusnya ialah kelebihan dan kekurangan kayu. Kelebihannya ialah lebih teguh berbanding dengan papan lapis bila digunakan sebagai bahan. Kekurangannya pula ialah mudah reput jika terdedah kepada air atau lembapan. Seterusnya ialah bahan baharu terkini yang digunakan di tambak pembinaan. Seperti yang terlihat daripada rajah, ada kayu telus, kayu berlamina dan konkrit berpigmen. Ini pula ialah masalah-masalah yang berlaku di tambak pembinaan. Masalah pertama ialah masalah kerosakan. Dari segi kerja-kerja pembinaan, banyak kerosakan dan kecacatan. Seterusnya ialah masalah reka bentuk di mana masalah reka bentuk yang terlepas pandang. Yang ketiga ialah masalah tapak di mana masalah tapak pembinaan yang berair. Akhir sekali ialah penyelesaiannya. Penyelesaian pertama ialah membaiki kerosakan-kerosakan yang ada di tapak pembinaan projek. Penyelesaian kedua ialah mereka semula reka bentuk mengikut kesesuaian kawasan tapak pembinaan. Dan akhir sekali, penyelesaian ketiga ialah kambus tanah tersebut supaya masalah tanah berair dapat diatasi.